Bayangkan, jika anda menetap di sebuah kawasan padang pasir, tiba-tiba pada satu hari setelah bangun dari tidur, anda mendapati bahawa kawasan pergunungan dan lembah yang biasanya gersang bertukar pada pemandangan musim sejuk yang menakjubkan. Sebenarnya ini bukan perkara baru. Wilayah di utara Arab Saudi telah menerima salji terutamanya di Tabuk sejak 1980-an dan fenomena ini berlaku hampir setiap tahun dan kekerapan ia berlaku sejak beberapa tahun ini menyaksikan krisis cuaca global yang semakin merunsingkan. Akan tetapi baru-baru ini, kita dikejutkan dengan kawasan padang pasir Al-Jauf yang dikatakan tandus dan tidak pernah menerima salji, akan tetapi kini mula menerima salji. Bagaimana salji terbentuk di wilayah ini dan kenapa ia berlaku? Astrolab membawa anda krisis perubahan klimat Arab Saudi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, fenomena salji di Al-Jauf membuka ruang kepada masyarakat tempatan dan dunia untuk melihat perubahan cuaca yang ketara di Timur Tengah. Fenomena ini merupakan sebahagian daripada perubahan cuaca. Ini melibatkan hujan lebat, hujan batu dan pembentukan air terjun yang sekaligus menghidupkan kembali lembah-lembah kering di sekitar Al-Jauf. Pihak berkuasa tempatan menjangkakan bahawa perubahan cuaca ini akan membawa kepada musim bunga yang lebih meriah. Dengan ramalan hujan dan suhu sejuk yang dijangka berterusan, ramai juga berharap akan muncul musim bunga yang lebih indah dan mempesonakan. Al-Jauf, sebuah wilayah yang terletak di utara Arab Saudi, sering dikaitkan dengan suhu panas dan cuaca kering sepanjang tahun. Namun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, fenomena luar biasa telah berlaku di mana salji dan hujan batu melanda kawasan ini. Peristiwa ini mengejutkan ramai pihak memandangkan Arab Saudi umumnya dikenali dengan iklim padang pasir yang panas dan tandus. Bagaimana fenomena ini boleh berlaku di kawasan yang lazimnya gersang? Al-Jauf terletak di utara Arab Saudi berhampiran sempadan Jordan. Secara geografi, ia dikelilingi oleh dataran tinggi dan gunung-gunung yang lebih sejuk berbanding kawasan padang pasir di selatan negara tersebut. Walaupun Arab Saudi terkenal dengan suhu tinggi yang boleh mencapai lebih daripada 45 darjah Celsius pada musim panas, kawasan seperti Al-Jauf mengalami musim sejuk yang lebih sejuk berbanding bahagian selatan negara itu. Pada bulan-bulan musim sejuk, iaitu Disember hingga Februari, suhu di kawasan ini boleh turun sehingga 0 darjah Celsius atau lebih rendah, terutamanya pada waktu malam. Bagaimana salji boleh terbentuk di kawasan gersang? Secara am, salji terbentuk apabila suhu atmosfera jatuh di bawah 0 darjah Celsius dan kelembapan yang mencukupi hadir untuk membentuk kristal ais. Namun apa yang menyebabkan salji turun di kawasan padang pasir seperti Al-Jauf? Sistem tekanan rendah yang berasal dari Laut Mediterranean boleh membawa udara sejuk ke Semenanjung Arab, khususnya ke bahagian utara seperti Al-Jauf. Udara sejuk dari Eropah boleh bergerak ke selatan melalui arus udara, menyebabkan penurunan suhu yang mendadak di kawasan yang biasanya panas. Apabila udara sejuk ini bertembung dengan kelembapan yang dibawa oleh sistem tekanan rendah,
ia boleh menyebabkan pembentukan salji jika suhu cukup rendah. Partikel-partikel kecil air akan berkumpul dengan banyak dan dibawa naik ke udara, dan di sini kita akan nampak awan. Terdapat berjuta partikel air seperti ini. Jika awan berada pada altitude lebih tinggi, maka kristal ais akan terbentuk. Partikel kecil air ini akan bergabung dengan partikel yang lain membentuk titisan yang lebih besar. Titisan-titisan air ini akan bertembung dan bercampur antara satu sama lain, membentuk titisan yang lebih besar. Titisan yang lebih besar ini akan naik di altitude yang lebih tinggi dan mula membeku membentuk kristal ais. Dan kristal ais juga akan bergabung dengan kristal ais yang lain untuk membentuk kristal ais yang lebih besar. Proses ini berterusan sehinggalah disebabkan ia mula menjadi lebih berat, ia mula jatuh ke bawah. Jika suhu udara di altitude rendah juga sejuk, maka kristal ais ini akan menjadi salji. Selain itu, ketinggian kawasan seperti Al-Jauf, iaitu sekitar 500 hingga 800 meter di atas paras laut, memainkan peranan penting dalam penurunan suhu. Ketinggian yang lebih tinggi bermaksud udara menjadi lebih sejuk, yang membolehkan pembentukan salji apabila keadaan cuaca sesuai. Selain salji, hujan batu juga merupakan fenomena cuaca yang mengejutkan di padang pasir seperti Al-Jauf. Walaupun salji memerlukan suhu yang sangat sejuk, hujan batu boleh berlaku walaupun dalam keadaan yang lebih panas, asalkan terdapat arus udara kuat yang membawa kristal ais ke ketinggian yang lebih tinggi. Di kawasan seperti Al-Jauf, pertembungan antara udara panas dari padang pasir dan udara sejuk dari sistem tekanan rendah boleh menghasilkan awan cumulonimbus yang besar yang membawa kepada pembentukan hujan batu. Walaupun terletak di kawasan gersak, padang pasir ini mempunyai variasi suhu yang ketara antara siang dan malam. Pada musim sejuk, suhu malam boleh jatuh ke bawah 0 darjah Celsius yang menjadikannya cukup sejuk untuk hujan batu terbentuk jika kelembapan mencukupi. Beberapa saintis berpendapat bahawa perubahan iklim global mungkin memainkan peranan dalam kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap berlaku, termasuk fenomena salji dan hujan batu di kawasan padang pasir. Pemanasan global telah mengubah pola cuaca di seluruh dunia, menyebabkan gelombang panas, ribut dan musim sejuk yang lebih ekstrim di kawasan yang biasanya tidak mengalaminya. Beberapa laporan menyatakan bahawa penurunan drastik suhu yang membawa kepada salji di kawasan seperti Al-Jauf mungkin berkaitan dengan perubahan pola aliran jet atau jet streams akibat pemanasan Arktik. Aliran udara sejuk yang biasanya terhad kepada kawasan utara kini boleh meresap lebih jauh ke selatan. Untuk memahami fenomena ini dengan lebih mendalam, saintis menggunakan model iklim dan data satelit untuk memantau perubahan pola cuaca di Semenanjung Arab. Ini penting untuk meramalkan kejadian cuaca ekstrim dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin berlaku pada masa depan. Fenomena salji dan hujan batu di kawasan padang pasir seperti Al-Jauf merupakan contoh yang menunjukkan betapa kompleksnya sistem cuaca global. Walaupun kelihatan mustahil pada pandangan pertama, faktor seperti ketinggian, topografi dan pergerakan sistem cuaca boleh membawa kepada kejadian luar biasa ini. Dalam era perubahan iklim, kejadian seperti ini mungkin menjadi lebih kerap berlaku dan penting untuk kita memahami mekanisme saintifik di sebaliknya. Penjelasan saintifik tentang fenomena cuaca ekstrim di kawasan yang jarang mengalaminya bukan sahaja menarik dari sudut pandangan sains, tetapi juga memberi kita amaran awal tentang perubahan yang sedang berlaku pada planet kita. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.